kita meraihkan dua pengantin baru. Kami doakan agar mereka bahagia, dapat zuriat yang soleh-solehah, mentaati Allah dan juga Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, anda bersama saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Alhamdulillah, kita meraihkan pasangan-pasangan pengantin yang mungkin sekarang ni ramai yang melangsungkan perkahwinan. Sebab apa? Sebab waktu yang cukup sesuai untuk mereka melangsungkan perkahwinan mereka. Bulan 7, bulan 8, bulan 9 penuh dengan kenduri kan. Tapi persoalan yang kita nak bawakan kepada anda pada hari ini adalah, adakah boleh kita melangsungkan pernikahan di antara berlainan agama? Jadi pada hari ini kita dalam bab akidah, iaitu berkaitan dengan nikah beza agama. Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda Tuan Guru kita, Al-Fadil Ustaz Muhammad Ervino Johari. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, bikhair. Hari ini tak ada kenduri Ustaz dia biasa hujung minggu ada kenduri. Esok lah kot. Esok insyaAllah ada kenduri. Baik Ustaz, jadi topik kita ni adalah satu topik yang kita sebutkan, satu topik yang agak serius, tapi bagaimana kita nak mengatasi masalah seperti ini. Dan kepada para penonton yang mungkin nak bersama dengan kita, boleh ajukan soalan anda di talian 1800881677 ataupun di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik para penonton, Allah ciptakan kita berpasangan, dan pastinya dalam kita berpasangan itu ada cara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Baik Ustaz, sebagai mukadimahnya kita nak tengok bagaimana Islam mensyariatkan perkahwinan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Dai Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dai Aiman pun dah selesai bernikah kan? Alhamdulillah. Saja double check sajalah. Subhanallah, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah merupakan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna nikah ini secara ringkas adalah ta'aqud bainar rajul wal mar'ah. Dia adalah merupakan kontrak. Dia adalah ikatan ataupun janji setia di antara lelaki dan perempuan. Dia tidak boleh lelaki dengan lelaki atau perempuan dengan perempuan, itu tidak dinamakan sebagai pernikahan. Baik, yang keduanya pula adalah dia membawa makna, tujuannya itu ada tiga. Yang pertama, istimta' min kulli minhuma wal akhar, iaitu agar lelaki dan wanita yang diikat dengan kontrak yang namanya nikah itu, mereka dapat bergembira dan berseronok di antara satu sama lain, dan keseronokan itu dikongsikan antara suami dengan isteri. Kedua, tujuannya adalah untuk takwin usrah muslimah, membina dan membentuk keluarga yang berasaskan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tujuan nikah di dalam Islam adalah untuk membentuk komuniti dan masyarakat yang kesemuanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengikat dan menghubungkan antara hubungan lelaki dengan wanita yang paling mendalam, yang paling kuat, yang paling kekal adalah yang namanya pernikahan ataupun perkahwinan itu sendiri. Lantaran itu, nikah ini adalah merupakan umur al-aqidah ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Mengapa? Kerana tujuannya itu adalah untuk membawa suami dan isteri dan entiti di dalam keluarga itu, anak-anak dan sebagainya, agar kesemuanya itu mendekati dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rujuk dalam surah An-Nisa, di permulaan ayat surah yang namanya wanita ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia semuanya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kamu semua daripada diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dijadikan untuk kamu daripada yang satu itu akhirnya berpasangan lelaki dan wanita.
wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Daripada situ maka bertambahlah zuriat, berkembanglah keturunan daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Maka kesemuanya ini Allah Subhanahu wa taala tutup dan ikat dengan lafaz wattaqullah allazi tasaaluna bihi wal arham. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, perkukuhkan ikatan akidah, keyakinan dan kepercayaan pada Allah, menerusi perkahwinan ini kerana Allah jugalah kamu gunakan namanya itu untuk kamu meminta-minta, dan dengan Allah jugalah izinnya itu kamu bersaudara, diikat silaturahim antara dua keluarga daripada perkahwinan tadi. Ustaz sebut kaitan dengan perkahwinan ini sebenarnya memperkukuhkan akidah. Tapi bagaimana Ustaz, kita nak pimpin tangan isteri, boleh jadi kita ke syurga dan dia ke neraka. Jadi apa kaitan dengan topik kita pada hari ini dalam bab akidah, iaitu berkahwin berlainan agama? Mungkin Ustaz boleh cerita secara umum terlebih dahulu. Baik, contohnya subhanallah terlalu banyak di dalam sirah di mana baginda Rasul, para Rasul dan juga para Nabi ada di kalangan isteri mereka yang tidak mengikuti ajaran mereka. Seperti Nabi Nuh AS dan juga anak kepada Nabi Nuh AS, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala membetulkan perspektif Nabi Nuh AS tatkala banjir sedang berlaku, anaknya itu sedang terkapai-kapai berenang, maka diminta pada Allah, ya Allah selamatkan ini ahli keluargaku, ini anakku. Maka Allah kata ahli keluarga itu, ikatan itu pada sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah apabila mempunyai akidah yang sama. Lantas ia berlaku dulu dan juga sekarang, isu suami ke sini, isteri ke sini, perbezaan ataupun kerencaman itu wujud, tapi yang pentingnya Islam meletakkan prinsip paling besar. Apa juga perbezaan, dia suka makan ini, suami tak suka ini, dia ni suka warna ni, yang ni tak suka, yang pentingnya adalah akidah itu mesti sama. Tapi kita nak lihat juga Ustaz, apakah hukum dalam kita menjalinkan hubungan perkahwinan di antara suami dan isteri yang berlainan agama Ustaz? Baik. Yang pertamanya subhanallah, pendekatan, pemahaman dan juga pegangan kita adalah berandaskan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk di dalam surah Al-Baqarah, panjang ayatnya saya ambil sikit saja, iaitu pada ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Yang bermaksud, dan janganlah kamu berkahwin dengan wanita-wanita yang bukan Islam, wanita-wanita yang kafir, yang tidak mempunyai akidah yang sama denganmu sebelum mereka itu beriman. Artinya di sini ada dua. Pertama, haram hukumnya untuk berkahwin dengan wanita yang bukan ataupun yang berlainan agama selain daripada Islam, maka hukumnya itu jelas haram pada surah Al-Baqarah ayat 221. Kedua, fitrah manusia ini, kalau seorang lelaki Islam itu dia suka kepada mana-mana wanita bukan Islam, ianya berlaku ruang untuk dakwah, untuk disampaikan agar wanita tadi sebelum mengetuk pintu perkahwinan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, jadikan dua-dua akidah itu berada di platform yang sama, maka barulah dibenarkan. Kalau sekiranya itu tidak berlaku, tidak ada lafaz tasyahud, tidak ada penyerahan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka pernikahan antara orang Islam dengan orang bukan Islam ianya haram dan ianya tidak boleh berlaku. Baik Ustaz, tapi cuma masalahnya sekarang ni Ustaz adalah kita melihatkan bahawa suami mungkin dah memeluk Islam, cuma isteri je yang degil lagi tak nak masuk Islam ni. Tapi sebelum tu kita nak raikan dulu Ustaz soalan sahabat kita di Facebook. Kita nak bersama dengan Mas Niza. Bagaimana hukumnya memeluk agama Islam hanya kerana cinta dan untuk mengesahkan perkahwinan sahaja? Yang kedua, sekiranya berkahwin dengan saudara mualaf, bolehkah menjalankan dua adat perkahwinan antara kedua pihak sekadar menghormati keluarganya Ustaz? Terima kasih Daiman. Terima kasih yang bertanya soalan yang baik. Kita santuni yang pertama dahulu. Yang pertamanya adalah pandangan para ulama, jumhur menyatakan bahawa kalau sekiranya mereka ini masuk Islam atas alasan ataupun ada sebab-sebab tertentu, kebiasaannya dalam konteks kita ini perkahwinan ataupun pernikahan, kerana dia dah suka kepada seseorang lelaki ataupun pada wanita Islam, lantas dia masuk Islam. Hukum tasyahudnya itu, lafaz masuk Islamnya itu sah. Kerana berdasarkan kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa tempat di mana baginda sallallahu alaihi wasallam dijumpai oleh kaumnya daripada Bani Thaqif dan sebagainya, datang dengan jumpa Nabi, bagi tahu aku nak masuk Islam tapi syaratnya aku nak solat 2 kali je.
Ada riwayat mengatakan aku nak solat sekali sahaja. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan terima untuk masuk Islam. Kedua, ada hadis juga yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh orang yang datang nak masuk Islam, tapi mereka bagi syarat. Aku masuk Islam wahai Rasulullah, tapi aku tak nak keluarkan zakat, aku tak nak berjihad di jalan Allah. Dia letakkan syarat begitu. Macam yang ini syaratnya adalah nak meluk Islam itu sebab dia nak cintanya untuk melangsungkan perkahwinan. Nabi terima. Tetapi pendetailan hadis ini subhanallah besar dan luas. Kita ringkaskan. Yang pertamanya adalah Nabi SAW menerima kerana pertamanya maklumat daripada orang yang bukan Islam. Bila mereka terbuka hati hidayah nak masuk Islam, bukan pada ketika itu maklumat tentang agama cukup dan lengkap bagi diri dia. Orang Islam sendiri pun subhanallah kita perlu menuntut ilmu sepanjang usia kehidupan. Kita tidak boleh berbangga dengan cebis ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kedua, solat dan sebagainya itu ia perlu dilakukan berdasarkan pada ilmu dan menuntut ilmu itu makan masa. Ketiga, seperti mana jihad dan juga zakat yang Nabi benarkan seakan semacam syarat ini dibolehkan adalah kerana zakat hanya wajib bila cukup haul dan cukup nisab. Jadi orang yang masuk Islam itu mungkin bukan masa itu, bukan besoknya dia layak untuk melakukan zakat. Jadi ada masa. Jihad juga begitu, bila berlaku peperangan, bila diarahkan untuk mempertahankan Islam, mempertahankan Madinah, baru dia berlaku. Lantas, secara ringkasnya memeluk Islam hanya kerana cinta dan untuk mengesah perkahwinan, Islamnya itu adalah sah. Ini juga kalau kita lihat dalam mahkamah syariah, boleh rujuk dalam kita punya arkib di internet dan sebagainya. Pada tahun 2008 berlaku peristiwa seorang wanita, saya tak perlu untuk sebutkan namanya, pada tahun 2008 di mahkamah syariah di sebuah negeri di Malaysia berkahwin dengan seorang lelaki Islam, tapi lelaki ini warga asing, warga luar negara, dan bila berkahwin maka lelaki itu lari balik ke negara dia tinggal seorang-seorang, maka dia rasakan bahawa tak ada sebab dah untuk dia kekal dalam Islam. Dia asalnya bukan Islam dan merupakan daripada kaum Cina, berketurunan Cina. Dia rasakan bahawa tak ada sebab untuk dia kekal Islam sebab dia masuk Islam dulu hanyalah kerana semata-mata nak berkahwin dengan lelaki tadi. Lalu pergi pada mahkamah syariah, maka dibenarkan untuk disaf kerana asalnya itu, nikahnya itu asalnya sah. Masuknya Islam itu kerana nak berkahwin juga ketika itu adalah sah. Tapi kalau dia dia berkahwin dengan mu'alaf dan mungkin dia nak meraihkan Ustaz, perkahwinan tu dia nak buat dua cara. Cara kita Ustaz dan cara mereka untuk meraihkan orang terjaga hati family lah Ustaz. Baik. Boleh ke macam tu? Cantik. Soalan kedua tadi ya. Panjang sangat yang pertama, saya terlupa pula yang kedua tadi, iaitu adat ataupun uruf dalam Islam ini selagi mana ia tidak mencalarkan akidah dan juga mengubah pendirian serta tidak menunjukkan yang kita ini mentaati melakukan ritual yang bersifat keagamaan bagi agama asal yang dimiliki oleh suami ataupun isteri kita yang mu'alaf, maka ianya dibenarkan, tidak ada masalah. Adat itu diraihkan selagi mana tidak bercanggah dengan akidah. Baik Ustaz, tadi soalan saya Ustaz berkaitan dengan bagaimana kalau seorang suami ni dah masuk Islam dah, tapi isteri masih lagi tak nak ikut untuk masuk ke dalam Islam. Kita jawab selepas ini. Boleh. Para penonton jangan ke mana-mana, nak tahu jawapannya terus setia bersama dengan kami dalam Tanya Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali bertanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cinta itu buta. Tak kira apa sahaja orang sanggup buat demi mempertahankan cinta dan berkahwin, boleh jadi perkahwinan itu tidak sah di dalam Islam. Baik Ustaz, hari ini topik kita berat, iaitu berkaitan dengan berkahwin berlainan agama. Jadi macam saya sebutkan sebentar tadi, boleh jadi suami dah masuk Islam dah, tapi isteri degil lagi tak nak masuk ke dalam Islam, tapi masih ada rasa sayang kepada isteri tadi dan juga anak-anak. Macam mana keadaan tu Ustaz? Baik, kita ambil yang di Malaysia dahulu ya. Kalau di Malaysia ini subhanallah, saya ingat lagi apa yang dinyatakan oleh almarhum Prof Dr Ahmad Ibrahim, pakar perlembagaan, pakar undang-undang kita, banyak dalam penulisan-penulisannya yang mencadangkan penyelesaian yang sebegini, iaitu dalam untuk orang Islam kita ada Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam 1984.
Namun dalam masa yang sama, di dalam bab ini ia ada sedikit sebanyak ruang untuk adanya sedikit sebanyak konflik dengan AMU, iaitu Akta Memperbaharui Undang-Undang 1976, khususnya dalam Seksyen 51 berkaitan pembubaran perkahwinan antara lelaki dan perempuan jika salah seorang daripadanya masuk Islam. Ia juga berkait dengan perkara 121 Mahkamah Tinggi Sivil dan juga perkara 121/1A berkaitan tentang Mahkamah Syariah bidang kuasanya. Subhanallah, dia akan besar, dia akan bawa sampai kepada isu anak-anak, penjagaan dan sebagainya. Namun kita mulakan dengan sebeginilah. Dalam undang-undang yang di Malaysia ini, apabila ada di kalangan sama ada suami ataupun isteri masuk Islam, maka perkahwinan itu terbatal. Daripada sudut pilih pandangan Islam, perkahwinan itu telah terbatal. Namun yang adanya Akta AMU 1976 tadi dengan Seksyen 51, pasangannya baik suami ataupun isteri yang tidak mahu atau belum lagi masuk Islam, maka mereka diberikan ruang selama 3 bulan, 90 hari. Dalam tempoh itu mereka perlu memohon dengan undang-undang sivil untuk membubarkan perkahwinan. Apa yang berlaku? Sebab mereka perlu mematuhi ketetapan yang ada menerusi perkara 121/1A dalam Perlembagaan Persekutuan mengenai Mahkamah Syariah dan kuasa Mahkamah Syariah terhadap orang Islam. Ini situasi yang berlaku dan mudah-mudahan para pakar kita dalam bidang perlembagaan dan juga undang-undang boleh untuk terus aktif memastikan agar keadilan boleh diberikan kepada kedua-dua, kepada yang masuk Islam dan juga kepada pasangannya yang masih belum masuk Islam. Baik, di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berlaku sebegini. Contohnya bila berhijrah, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an bila berhijrah, dia telah menceraikan 2 daripada isterinya. Daripada isterinya itu ada 2 yang tidak mahu menerima Islam, tidak mahu ikut berhijrah dan tidak mahu untuk meninggalkan agama asal mereka, iaitu menyembah berhala. Maka Umar Al-Khattab radhiyallahu an menceraikan. Dia juga dalam berlaku pada sahabat-sahabat yang lain seperti Huzaifah dan sebagainya radhiyallahu an juga berlaku begitu. Tetapi yang menariknya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam keluarganya, putrinya yang bernama Zainab berkahwin ketika mana sebelum hijrah di Makkah dengan seorang lelaki yang bernama Ibnul Aus. Ibnul Aus ini apabila berlaku hijrah, Zainab berhijrah menerima Islam, isteri putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Ibn As ini tidak mahu memeluk Islam. Apa yang berlaku? Nabi di Madinah, Nabi tidak putuskan hubungan perkahwinan antara putrinya itu Zainab dengan Ibn As, menantunya yang tidak mahu memeluk Islam dan kekal berada di Makkah. Namun akhirnya sejarah menunjukkan akhirnya Ibn As memeluk Islam dan kemudian berhijrah ke Madinah. Tapi dalam tempoh itu perkahwinan itu masih lagi valid dan berlaku. Jadi kalau kita lihat dengan undang-undang yang ada sekarang ini di negara kita, ianya juga agak similar dengan situasi di mana tempoh dan masa diberikan untuk pasangan tadi pertamanya menerima Islam dan juga bila diterima dalam tempoh itu, fatwa menyatakan perkahwinan itu masih lagi berada dalam perkahwinan itu masih lagi dikira sebagai valid. Kalau berlaku kematian dan sebagainya, maka dia lebih lagi lah akan pergi kepada isu-isu yang lain seperti pusaka, duit pencen dan sebagainya. Baik Ustaz, maknanya dalam agama ni la ikrah fid din Ustaz, tak ada paksaan di dalam agama. Untuk masuk dalam agama ya tidak ada paksaan. Baik Ustaz, jadi kita ada pemanggil di talian Ustaz bersama dengan Encik Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Elvino Johari, saya Omar Abdul Majid dari Felda Jini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Cik Omar. Ya, soalan saya begini Ustaz. Biasa dah Ustaz kita dengar perkahwinan antara orang Islam dan bukan Islam ini, dan biasanya ialah dia memeluk agama Islam lah salah seorangnya. Saya lebih menekan kepada si suami ini Ustaz. Banyak saya dengar dan kita dengar semua suami ini gagal membentuk keluarganya mengikut lunas pandangan Islam kerana isteri itu bukan agama Islam dan anak-anak juga terabai tidak mengikut ada lunas-lunas Islam dalam kehidupan seharian. Soalan saya lah Ustaz, bagaimana kaedah terbaik untuk meneruskan ke perkahwinan ini atau membubarkan perkahwinan ini untuk mengelak si suami itu menanggung terus apa yang dilakukan oleh keluarganya daripada
terpesong dari agama Islam ini, kerana kita sedia maklum suami itu ketua keluarga, dan saya mengatakan kepada suami ini kerana dia ketua keluarga dan dia bertanggungjawab atas keluarga dia, dan ini apakah cara terbaik, kaedah terbaik untuk dia menyelesaikan, sama ada membubar berpisah ataupun dia meneruskan keadaan yang begini rupa ni, Ustaz. Itu soalan saya, Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laki ketua keluarga dan yang di depan tu saya tak berapa jelas tu. Ya Ustaz. Yang mana lelaki ni ketua keluarga dan dia yang akan menanggung dosa ahli-ahli keluarganya, Ustaz. Jadi di saat si suami ini mempunyai isteri yang bukan beragama Islam dan juga anak-anak juga tidak mengamalkan agama Islam, mungkin melakukan maksiat kepada Allah SWT, adakah suami ini perlu meneruskan perkahwinan itu sebab mungkin dah tak tahan nak tanggung dosa-dosa mereka ni, Ustaz, ataupun membubarkannya? Baik, terima kasih kepada Dai, subhanallah, dan juga pada Tuan Haji yang bertanya. Yang pertamanya adalah kita dah jelas berkaitan tentang hukum. Namun saya kongsi pengalaman sedikit saya lah ketika di sana di luar negara menjadi pendaftar perkahwinan, perceraian dan rujuk luar negara. Menguruskan perkahwinan, perceraian dan juga rujuk bagi rakyat Malaysia yang berada di sana dengan mana-mana mat-mat soleh dan minah-minah solehah di sana lah. Ada yang telah berkahwin daripada tahun 60-an dulu, berhijrah ke sana, kahwin umur 60-an, pada tahun 60-an dah berkahwin, kemudian datang jumpa saya, dua-dua datang usia dah sekitar ujung 60-an, suami dan isteri ni datang. Dia kata imam di sana, mereka tak panggil ustaz, dia panggil imam lah, those yang mengetuai solat Jumaat ataupun yang menguruskan urusan pernikahan, mereka panggil dengan gelaran imam. Dia kata imam, we would like to get married. Salah seorang daripada mereka adalah rakyat Malaysia. Maka saya kata kepada mereka, okey, ada dibawa bersama dengan dia itu ada dua orang saksi lelaki, muda lah, dan ada seorang perempuan pun dewasa juga. Lalu saya kata, these two will be your witnesses. Yang ini akan jadi kamu punya saksi tak? Dia kata, oh, these two are our sons and this is our daughter. Dah besar dah? Dah besar, dah umur 20 lebih. Mereka menyatakan bahawa dulu, akhir 60-an, awal 70-an, mereka telah pun berkahwin. Ya. Dan kedua-duanya itu berkata berkahwin tapi tidak berkahwin secara nikah mengikut syariat Islam, mereka berkahwin secara sivil. Dan kemudian sekarang baru dia kata yang sampai kepada mereka serulah dalam bahasa orang kita katakan ataupun hidayah, dia kata kami kena kahwin secara benar ataupun nikah. Maka apa yang saya lakukan, yang pertamanya adalah kita tidak boleh untuk menilai mereka berdasarkan kepada rekod mereka terdahulu. Dalam Al-Quran pun dinyatakan afallahu ma salaf. Allah mengampunkan dosa orang yang nak bertaubat, yang dulu-dulu tu tutup buku lah. Tak payah kita nak cerita dan semula dan sebagainya. Lantas kita nikahkan dan sebagainya. Saksi saya ambil orang lain lah di kalangan staf saya untuk jadi saksi, dan berkahwinlah mereka. Maksud saya adalah menyantuni soalan daripada Tuan Haji tadi. Pertamanya adalah ruang untuk belajar dan menerima hidayah. Ini bukan kuasa suami, bukan juga pada isteri. Baik suami itu yang mu'allaf ataupun isteri yang mu'allaf. Baik isu itu masalah konflik datang daripada keluarga belah suami ataupun datang daripada keluarga belah isteri. Kerana ini semua kadang-kadang faktornya adalah faktor masa. Hidayah ini tidak tentu. Selagi mana ada, saya mencadangkan agar suami atau lelaki yang biasa dikatakan sebagai ketua keluarga untuk mempertingkatkan ilmu dan juga meneruskan usaha-usaha penyampaian mesej-mesej yang baik. Kalaulah sekiranya tidak mampu juga untuk dipegang, sebab konsep nikah ini adalah imsak bima'ruf, pegang dengan cara yang baik. Selagi mana kita pegang isteri itu dalam konteks perkahwinan, kontrak, kena pegang, kena layan dengan cara yang baik. Sampai peringkat tak boleh tasrih bi ihsan, barulah dilepaskan, tapi lepas pun dengan cara yang sangat baik, ada empathy, ada simpati, dengan cara yang ihsan. Saya suka bila Ustaz sebutkan hidayah itu milik Allah, yang mana apa yang perlu kita lakukan adalah usaha dulu. Kita usaha, dan selebihnya hidayah milik Allah SWT. Jangan terus cepat untuk buat keputusan lah, kerana dia makan masa. Betul Ustaz. Dan sahabat kita di talian bersama dengan Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai Aiman. Silakan Kak Yat. Terima kasih Dai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yat nak tanya, bagaimana perkara ni boleh berlaku sehingga melahirkan zuriat, sedangkan kita tahu syarat rukun nikah itu sebenarnya ada termaktub yang mesti beragama Islam, sama ada dari wali, suami dan isteri. Jadi Kak Yat nak tahu rukun nikah ni adakah memang berlandaskan Islam atau hanya peraturan dalam sesebuah, berbeza di antara negara dengan sesebuah negara, sebab yang kita tahu banyak berlaku kes ni di negara jiran. Dan jadi Kak Yat nak tahu adakah
rukun-rukun dalam rukun nikah tu sendiri berbeza dengan macam kita rukun solat kan Ustaz. Jadi Kak Ayat nak tahu bagaimana benda ini boleh terlanjur sampai begitu jauh sekali Ustaz. Itu saja soalan Kak Ayat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ayat nak dengar sambungan cerita tadi Ustaz. Boleh sambung sikit Ustaz. Terima kasih kepada Kak Ayat dan juga Da'i. Soalan yang baik, subhanallah. Yang pertamanya, dia ada kaitan dengan banyak unsur. Bila berlaku, kenapa berlaku setakat ini sampai ke peringkat ini, sampai terlajak begini. Rukun nikah, subhanallah, dia jelas, dia sama. Dan juga jumhur ulama menyatakan, semua mazhab menyatakan ianya sama, tak ada beza, Islam dan sebagainya. Lantas yang pertamanya adalah ianya berlaku situasi sebegini kerana pada fikir saya adalah tentang kuasa ataupun effective execution ataupun implementation yang dipanggil sebagai pelaksanaan hukum agama yang telah pun ada. Walaupun ianya ada merupakan komuniti umat Islam, tetapi kalau sekiranya pelaksanaan dan penguatkuasaan hukum itu tidak dijalankan, bisa saja mana-mana orang melakukan perkara-perkara yang di luar daripada batasan. Kedua adalah kerana faktor ilmu. Ilmu yang tidak ada menjadikan orang merasakan bahawa okey, bolehlah, samalah macam kita pergi luar negara, orang kata okey, ada hadis Nabi kata dibawa pada Nabi hidangan, Nabi kata tak tahu siapa masak, baca bismillah, bismillah tu dah anggap sebagai sembelihan, boleh makan. Ia berlaku mengapa? Kerana maklumat itu ada, tetapi tafsiran terhadap hadis ataupun ayat Quran dan juga tidak langsung nak ambil kira pandangan para ulama berkaitan dengan itu. Lantas dalam usul pernikahan ini, pertamanya adalah hukum telah jelas, tetapi bila hukum itu tidak dilihat bersekali dengan penguatkuasaan, maka bukan saja pernikahan atau perkahwinan, isu-isu lain pun juga ada kemungkinan manusia, tahap iman kita berbeza, situasi berbeza, suasana juga berbeza, ia boleh melakukan perkara-perkara di luar daripada batasan yang asal, baik di negara jiran ataupun di mana-mana. Hatta dalam negara kita juga berlaku. Dalam sejarah kalau kita lihat, ada beberapa perkara yang menunjuk kepada orang Islam jatuh cinta kepada yang bukan Islam, nak kahwin juga, walaupun tidak dibenarkan. Tak boleh kahwin di sini, maka dia mungkin akan cuba mencari di tempat lain, di negara lain yang membenarkan perkahwinan yang sedemikian. Mengapa ini berlaku? Hukum telah pun ada, tetapi kerana kesedarannya tidak ada, ilmunya tidak ada, dan ada loophole untuk dia lari daripada ruang-ruang penguatkuasaan itu. Pakai mazhab lain kan senang. Datang terus dan sebagainya. Jadi mungkin ada yang pertikaikan seperti itu Ustaz. Kita simpan dulu. Okey. Betul. Sebab mungkin orang yang terlebih cerdik ni Ustaz mengambil keputusan untuk buat keputusan sendiri. Berlaku. Dan kita nak jawab sampai sini para penonton, kita nak gali lagi pengalaman Ustaz lebih daripada 10 tahun menikahkan orang di luar negara. Kita berehat seketika, kembali semula Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Perkahwinan itu indah dan juga membahagiakan, dan disebutkan perkahwinan ini dapat memberi ketenteraman di dalam jiwa. Namun persoalannya, perkahwinan berlainan agama, itu masalahnya. Jadi orang kata Ustaz, nak cara mudah, nak cara ringkas, pakai je mazhab lain Ustaz. Jadi kadang-kadang ada mereka ni yang mengambil ringan terhadap isu-isu seperti ini Ustaz. Baik. Berkaitan tentang pelaksanaan kaedah melaksanakan sesuatu hukum fiqh, kalau sekiranya ia berlandaskan kepada mana-mana daripada mazhab di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, ke itu tidak ada masalah. Isunya macam yang Da'i sebut tadi itu, kalau sengaja, suka-suka kerana mencari complacent ataupun benda yang mudah, kerana itu dia bertukar pilihan dan memilih mazhab, diumpama patching, tampal-tampal dan sebagainya, hanya semata-mata kerana nak memudahkan dia, maka itu adalah merupakan kaedah yang salah, malah tidak bermaruah. Apa yang ada dalam hukum fiqh, lagi banyak pandangan para ulama, berbeza nampaknya, berselisih katanya, ia bukan bermakna sukarnya nak melaksanakan ibadah dalam Islam.
juga bukan bermaksud bahawa seakan-akan tidak ada noktahnya dalam hukum-hukum fiqh ini. Setengah kata boleh, ada yang kata tak boleh, pandangan berbeza dan sebagainya. Tapi lagi banyak pandangan ulama daripada mazhab-mazhab yang muktabar berkaitan satu-satu isu pelaksanaan, ia menunjukkan betapa rahmat dan pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemampuan manusia berbeza, mungkin kerana faktor kekuatan anggota tubuh badannya ataupun kerana suasana negara di mana dia berada, minoriti dan majoriti Islam, kemampuan, fasiliti, kemudahan yang ada ataupun tidak, maka Islam meraihkan itu berdasarkan kepada keadaan, menunjukkan luasnya ilmu fiqh. Yang penting buat. Kadang-kadang tanya hukum, cerita itu detail, tapi buatnya tidak ibadah tu. Yang penting ia mesti dilakukan. Okey, baik Ustaz. Kita melihatkan bahawa inilah keindahan di dalam Islam yang menjaga kepentingan umat-umat Islam itu sendiri. Sahabat kita di talian nak bersama dengan Fadil Ustaz, boleh kita raihkan Ustaz? Silakan. Bersama dengan Baharudin Kasim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan juga Ustaz pagi ni. Alhamdulillah, silakan. Ustaz, macam Dai cakap tadi, perkahwinan memangnya indah, seronok kan. Tapi untuk fokuskan pada tajuk hari ni kan, nikah beza agama kan. Dia orang nak tak kira lah pasangan tu lelaki atau perempuan. Bila menikah tu atas faktor cinta, kepentingan, dan itu kalau kita cerita panjang lah Ustaz kan. Tapi selepas berkahwin ni dia rasa macam Islam ni susah. Jadi dalam untuk menyaluri kehidupan sebagai suami isteri Islam tu, pasangan tu berbalik pada cara lama. Dia cara ikut agama masing-masing lah. Kalau Buddha dia dengan ritual dia, dengan pemakanan dia, dengan pakaian dia, apa semua kan. Jadi saya nak tanya dengan Ustaz, apa hukum dia ataupun macam mana cara nak buat, nak menyelesaikan masalah ni? Mungkin kalau Ustaz boleh bagi pencerahan lah. Itu saja Dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin berat kes ni Ustaz. Ada penyelesaian ke tak Ustaz? Baik, terima kasih Dai yang bertanya. Apa yang saya faham, yang saya dapat tadi itu adalah isunya cara hidup antara suami dan isteri kerana pengaruh daripada adat dan budaya yang berbeza. Itu tidak salah, subhanallah. Perkahwinan campur dalam surah Al-Hujurat ayat 11 pun kita ini bertaaruf untuk kenal pelbagai kaum, latar belakang, budaya, bahasa, itu tidak ada masalah. Dan sebenarnya apabila seorang suami lelaki memilih isterinya itu daripada kalangan bangsa yang berbeza, keturunan, latar belakang, sejarah hidup yang berbeza, maka dia tidak hanya sekadar berkahwin, tapi dia juga mempunyai tanggungjawab untuk menjadikan dan mengusahakan al-kufu ataupun sekufu itu, menjadikan kesesuaian, adaptability, hubungan dan sebagainya. Selagi mana ia berkaitan tentang adat dan budaya, macam kita katakan tadi, dan adat budaya ini tidak bercanggah dengan akidah, maka raikan. Bagi mereka yang berketurunan Cina, berkahwin dengan yang berketurunan Melayu Islam contohnya, dia masuk Islam. Maka bila masuk Islam, berlaku sambutan Tahun Baru Cina ataupun hari-hari yang lain kebesaran, makan besar dan sebagainya. Perkara-perkara sebegitu adalah merupakan bentuk aktiviti sosial yang biasa. Selagi mana adab itu dijaga, tidak bercanggah dengan akidah, maka silakan. Lantas, suami menyantuni soalan tadi, suami kena bijak dan matang dalam menentukan isu, cari penyelesaian, letakkan pendirian. Tidak semua yang berbeza pada isteri dan ahli keluarga isteri itu dianggap silap. Dia juga perlu memastikan yang dia itu bertindak dan berkeputusan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Dia kena blend jugalah Ustaz dengan isteri tu supaya... Ya. Dan cantik juga. Dalam Nabi SAW juga menyatakan bagus kalau berkahwin dengan daripada budaya, latar belakang, kaum, suku, bangsa yang berbeza, kerana ini juga adalah merupakan cara untuk kita menyalurkan kebaikan kepada dua pasangan menerusi platform perkahwinan. Baik, kita bersama dengan Ismail Maisa di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dai dan Ustaz. Okey, soalan saya begini tanya Ustaz. Bagaimana cara nak kekalkan silaturahim jika sesebuah keluarga itu ada di kalangan nikah beza agama, agar keluarga berlainan agama ini sentiasa akrab antara satu sama lain? Itu soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Tuan Ismail Mat Isya atas soalan yang diajukan Ustaz. Nak jaga hubungan keluarga ni bukan senang Ustaz, berlainan agama. Baik, terima kasih Dai dan juga pada yang bertanya, subhanallah.
wajar untuk kita ulang semula dan kita letakkan di atas bahawa nikah beza agama ia tidak dibenarkan. Tetapi kalau sekiranya ianya telah beriman, mengucap dua kalimah syahadah, masuk Islam dan berkahwin, istilahnya muallaf ataupun apa saja, berbeza budaya dan latar belakang, maka itu dibenarkan. Tidak ada masalah. Lantas bila itu berlaku, yang pertamanya adalah untuk mengekalkan keharmonian dan kesejahteraan, bahawa tidak semua yang berbeza itu perlu untuk kita jauhi. Perbezaan sebenarnya adalah merupakan satu kekuatan di dalam perkahwinan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan punya ramai pasangan yang ada kalau kita lihat di hadapan kita. Kalau isterinya itu jenis banyak cakap, suami itu jenis diam, cakap sepatah dua sahaja. Kalau suami itu jenis bercakap, isteri pula sebaliknya. Dia ada perbezaan, perbezaan itulah yang menjadikan gencap. Lantas saya betulkan sikitlah mungkin nikah beza agama, subhanallah, ia tidak dibenarkan berdasarkan kepada ayat 221 surah Al-Baqarah. Namun dalam masa yang sama adalah sedikit pendetailan dan juga pengecualian dari sudut ahli kitab. Namun yang bertanya tadi ini bukan berkaitan dengan itu, nak bertanya tentang bagaimana kesejahteraan dan keharmonian itu boleh dijaga. Pada saya, selagi mana boleh diraikan apa saja bentuk seni, kemahiran, soft skill tentang manusia, benda yang kita ini manusia, yang kita suka orang buat pada kita, begitulah juga yang kita buat pada orang lain, dan begitulah juga antara suami dengan isteri. Tapi Ustaz sebut tadi ada kecuali. Memang tak boleh untuk berkahwin berlainan agama, tapi Ustaz sebut kecuali. Jadi sahabat kita ni ada satu soalan, dia keliru sikit Ustaz. Jura Azlin Sufian, bolehkah seorang lelaki Muslim itu berkahwin dengan perempuan ahli kitab? Apakah hukumnya dan apakah maksud dan ciri-ciri ahli kitab tersebut? Adakah di zaman sekarang ahli kitab ini masih wujud lagi Ustaz? Baik. Saya combinekanlah, gabung antara soalan satu dan juga dua dalam bentuk jawapannya. Soalan yang baik. Terima kasih Da'i dan juga pada yang bertanya. Subhanallah. Jawapan asas, tapi jangan berhenti tengok di sini saja. Kena dengar sampai habis lah. Ini dengarkan, dia terus pergi keluar rumah. Jawapan asasnya, ada keharusan bagi lelaki Muslim untuk berkahwin dengan ahli kitab. Dan ini tidak dinafikan. Pandangan para ulama, jumhur, mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi juga menyatakan sedemikian. Mengapa? Kerana ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rujuk dalam surah Al-Maidah ayat 5. Dia tidak menasahkan dan tidak menukarkan status ayat 221 surah Al-Baqarah tadi. Mengapa? Dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu bernikah, berkahwin dengan mana-mana wanita yang musyrik, yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala hingga mereka beriman. Mengapa? Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikah walau a'jabatkum. Hamba wanita yang biasa-biasa, tak cantik, keturunannya juga biasa-biasa, bukanlah orang kaya, tapi kalau dia beriman, dia jauh lebih tinggi statusnya daripada yang wanita bukan beriman. Walaupun wanita yang tidak beriman itu, yang musyrikah tadi itu, kamu rasa itulah yang paling cantik di dunia. Dalam ayat ini juga disambung oleh Allah menyatakan wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Dan juga kamu sebagai suami, ketua keluarga, jangan kamu terlibat dalam bab menikahkan anak perempuan kamu dengan lelaki-lelaki musyrik. Itu tanggungjawab bagi keluarga Islam menjaga anak perempuannya agar tidak berkahwin dengan lelaki-lelaki yang musyrik kerana faktor isu yang sama. Baik, bawa kepada surah Al-Maidah ayat yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam ayat yang panjang ini, saya ringkaskan, ada kehalalan diberikan dalam beberapa perkara. Pertamanya adalah berkaitan tentang makan. At-tayyibat, silalah untuk makan. Yang keduanya berkaitan tentang sembelihan. Dan juga dikaitkan di sini adalah berkaitan tentang berkahwin, di mana dibenarkan uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab. Dihalalkan kepada kamu makanan-makanan daripada sembelihan orang-orang ahli kitab, istilahnya. Nanti kita sampai siapa dia ahli kitab. Dan juga disebutkan wal muhsanat minal mu'minat wal muhsanat minal ladzina utul kitab. Kamu boleh harus untuk berkahwin, bernikah dengan wanita-wanita mukmin yang menjaga dirinya, dan kamu juga diharuskan, orang lelaki Islam saja ni, bukan untuk wanita Islam, berkahwin dengan wanita-wanita di kalangan ahli kitab, tetapi mereka adalah juga kategori al-muhsanat. Apa makna al-muhsanat? Muhsanat di sini pertamanya maknanya adalah mereka wanita yang menjaga maruah, menjaga kehormatan. Kerana itu harus
Panjang sebenarnya, saya cuba ringkaskan. Saya tengok dai pun dah risau dah ni, takut panjang. InsyaAllah saya cuba ringkaskan. Nanti kita nak santuni soalan yang lain. Saya ambil pandangan daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang meletakkan syarat bahawa ia tidak ada sesiapa yang menafikan keharusan untuk lelaki Muslim kahwin dengan wanita-wanita daripada kalangan ahli kitab, iaitu sama ada daripada Yahudi ataupun Nasrani, tetapi dalam Islam kita letakkan prinsip-prinsipnya. Yang pertama, Islam mengharuskan untuk kahwin dan sebagainya, tetapi syarat yang pertama adalah wanita daripada ahli kitab itu mestilah wanita yang akidahnya sama. Artinya dia percaya pada Tuhan yang satu, bukan percaya pada Tuhan itu 3, 5, 10 dan sebagainya. Akidahnya itu mesti sama dan juga mengaku bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang paling besar dan juga yang menguasai segala-galanya. Kedua, wanita itu daripada kalangan ahli kitab, syaratnya untuk membolehkan Al-Maidah ayat 5 ini dipraktikkan, kalau kita nak berhenti seketika bagi tahu saja ya, iaitu dia mestilah daripada kalangan al-muhsanat, bukan wanita istilahnya yang biasa di jalanan ataupun yang melakukan perkara-perkara yang buruk, yang akhlaknya teruk, maka itu tidak boleh dipilih. Kita pergi luar negara, jumpa dengan orang-orang yang kita kata, oh ini ahli kitab, bolehlah kahwin. Tak juga, kena pilih yang baik. Kerana kalau tak begitu, wanita-wanita Islam ramai lagi yang ada. Yang ketiganya adalah wanita ahli kitab itu dia tidak menunjukkan dan bukan merupakan seteru ataupun musuh kepada Islam. Yang keempat, perkahwinan dengan ahli kitab ini juga tidak berunsurkan ataupun boleh membawa kemudaratan. Maksud mudarat ini adalah wanita Islam ramai lagi yang belum kahwin contohnya, maka mengapa perlu untuk dipilih? Subhanallah dai, pengalaman saya sedikit di luar negara, bila kita pergi luar negara, di Eropah, di Europe dan sebagainya, orang-orang Yahudi ni, satu mereka ini sifat mereka sangat-sangat berbangga dengan produk mereka. Bab makan itu, mereka akan pastikan kosher itu, sudut untuk makanan kosher ada di pasaraya-pasar raya. Kita ini orang Islam, walaupun diberikan keharusan, tapi Dr. Yusuf Qaradawi menyatakan kita kena ada himmah. Kita kena ada rasa bangga dengan produk halal kita. Baik halal itu dari sudut perkahwinan, makan dan sebagainya. Selagi mana boleh cari yang halal, maka carilah yang halal. Selagi mana boleh cari wanita yang muslimah, maka utamakanlah pernikahan dengan wanita yang muslimah. Okey, baik Ustaz. Kita nak sambung lagi selepas ini. Para penonton, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cinta itu buta Ustaz. Orang sanggup buat apa saja, biarpun terpaksa bernikah di luar negara sebagainya. Kisah benar lah ni. Tak adalah Ustaz, tak pernah lagi cuba kan. Okey, tapi jangan cuba-cuba, okey. Baik, para penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian, topik perbincangan kita tentang akidah, berkahwin berbeza agama. Cuma tadi Ustaz sebut tentang ahli kitab. Kita pun sebenarnya tak berapa nak tahu lagi siapa dia ahli kitab ini. Dan setakat yang saya tahu Ustaz, yang mana mereka ni mengamalkan kitab-kitab yang terdahulu seperti Taurat, Injil dan sebagainya. Tapi Ustaz, zaman sekarang ni ada lagi ke kitab-kitab itu, dan ada lagi ke orang yang bergelar ahli kitab ni Ustaz? Baik, terima kasih kepada Dai. Soalan yang bombastik, hebat, subhanallah. Yang pertamanya adalah, saya ambil yang kedua dulu ya. Bila dikatakan ada lagi ke ahli kitab, sedangkan mereka ini diistilahkan sebagai sudah tidak mengikuti lagi ajaran asal daripada kitab-kitab lama mereka. Subhanallah, setiap ayat-ayat Al-Quran turun berkaitan tentang ahli kitab Bani Israel, merujuk kepada orang Yahudi. Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS adalah merupakan dua nabi yang biasanya dikaitkan kerana mereka ini diutuskan kepada Bani Israel. Lantas, sama ada ianya dipanggil sebagai Yahudi ataupun Nasrani, ajaran Nabi Isa AS, ianya itu adalah dipanggil sebagai ahli kitab. Baik. Ahli kitab ini secara ringkas dalam konteks kita, dia merujuk kepada wanita-wanita, bukan lelaki. Artinya diharamkan, tidak dibenarkan langsung untuk wanita-wanita muslimah untuk berkahwin dengan lelaki-lelaki musyrik ataupun yang bukan Islam. Itu jelas pada ayat yang panjang dalam 221 surah Al-Baqarah. Tetapi isu ini adalah keharusan yang diberikan berdasarkan dalam surah Al-Maidah ayat 5, lelaki Islam diharuskan sekiranya perlu untuk dia berkahwin dengan wanita
wanita ahli kitab dengan ciri-ciri dan sifat-sifat yang kita telah nyatakan. Ada lagi ke tidak? Pandangan ulama sangat-sangat rencam dan juga variasi dalam perkara ini. Ada pandangan ulama menyatakan bahawa sudah tidak ada lagi, kerana ajaran yang ada sekarang ini malah apa yang mereka lakukan sudah berbeza dengan apa yang disampaikan di zaman Nabi Musa AS dengan Nabi Isa AS. Ada juga yang menyatakan bahawa untuk melihat secara kehadapan dalam urusan hubungan manusia dan juga penyampaian dakwah antara kita umat Islam dengan orang bukan Islam, maka ada yang berpandangan bahawa ahli kitab ini, antara yang Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga pernah menyatakan selaku pengurusi Islamic European Council, bahawa ahli kitab sekarang ini yang Yahudi dan juga Nasrani, mereka masih lagi boleh dianggap sebagai ahli kitab. Ada beberapa sebab. Yang pertamanya, pandangannya adalah kerana ahli-ahli kitab yang dinyatakan di dalam Al-Quran, bila turun Nabi Musa AS dan Nabi Isa AS, mereka ini ramai di kalangan mereka pun yang dah sesat dulu dah pun. Dan selepas disampaikan ajaran pun mereka sesat juga. Artinya kitab itu ada depan mereka, Taurat dan Injil, tetap mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dan ini similar dengan apa yang berlaku sekarang. Pada pandangan kita melihat orang-orang yang beragama yang samawi yang asalnya ini, ataupun Yahudi dengan Nasrani, yang boleh diistilahkan sebagai ahli kitab sebab mereka ini berada di dalam perkara-perkara kesesatan, mereka juga masih boleh dianggap kerana ruang dakwah itu diutamakan dan ruang untuk mereka ini menerima ajaran dan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu besar. Satu daripada ruang dakwah ini daripada zaman berkurun lamanya yang efektif adalah menerusi perkahwinan. Lantas kalau itu boleh jadikan sebagai dakwah, keharusan pada ayat Maidah ayat yang 5 ini tetap kita pegang, namun yang pentingnya adalah bawa bersama himmah, kekuatan, rasa bangga diri menjadi seorang Muslim, khususnya di dalam kita memilih pasangan hidup. Tapi di antara ciri yang Ustaz sebut sebentar tadi, yang pertama sekali adalah dia mesti bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Ya. Dan apa di antara ciri-cirinya lagi, Ustaz? Pertamanya adalah dia mesti meyakini bahawa Allah itu satu. Ya, konsep akidah itu mesti bersamaan seperti mana Islam. Yang keduanya adalah dia melaksanakan solat. Dia melaksanakan ibadah-ibadah yang lain walaupun dia berbeza agama. Kerana itu yang kita katakan tadi, sukar untuk dapatkan orang yang berbeza agama daripada kalangan ahli kitab untuk mereka melaksanakan kalau mereka tak percaya kepada Allah yang satu terlebih dahulu. Maka itu yang perlu untuk dipegang. Subhanallah, kalau kita lihat perkahwinan di antara ahli kitab ini, kalau kita lihat pada hukum, ada pendapat ulama yang menyatakan ianya harus. Ya, ini jumhur menyatakan harus dalam surah Al-Maidah ayat 5. Ada juga yang menyatakan ianya adalah merupakan haram, ada juga yang menyatakan ia makruh. Antaranya pandangan daripada Syafi'iyah menyatakan berkahwin dengan wanita ahli kitab ini makruh kerana faktor-faktor tadi. Dia tidak membantu dalam masa yang sama, dia tidak bersamaan, akidahnya juga dalam bentuk yang tidak kuat ataupun mudah rapuh dan sebagainya. Di kalangan para sahabat Nabi, ramai juga yang dilihat dalam sejarah yang berkahwin dengan ahli kitab. Antaranya kalau kita lihat Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu sendiri berkahwin dengan seorang wanita ahli kitab bernama Na'alah. Dan juga Huzaifah radhiyallahu anhu berkahwin dengan seorang wanita Yahudi. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu juga berkahwin dengan wanita Yahudi. Maka itu berlaku. Namun kita lihatlah kepribadian sahabat bagaimana. Kita nak bandingkan dengan kita yang imannya itu senipis kulit bawang. Subhanallah, tanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mendidik itu jauh lebih besar. Lantaran itu, mampu ataupun tidak, kebiasaannya tidaklah mampu untuk kita memastikan agar tugas kita sebagai ketua keluarga, kalau sekiranya kita ambil portion tiket ini untuk berkahwin dengan wanita daripada kalangan ahli kitab. Sebaiknya kita elakkanlah, Ustaz, ya. Sebab kita melihatkan akan peribadi kita jauh sangat dengan kepribadian para sahabat, Ustaz. Dan kalau kita lihat, banyak lagi, Ustaz, bunga-bunga kat luar tu. Muslimah cantik-cantik, Ustaz, peribadi yang mulia. Benar, setuju. Betul, Ustaz, ya. Setuju. Jadi tadi kita nak sambung cerita tadi pasal dia bawa 2 orang anak lelaki dia dan seorang anak perempuan dia, Ustaz. Kita nak sambung cerita tu, Ustaz. Sahabat kita ni dia tanya soalan, ada beberapa negara membenarkan pernikahan berlainan agama dan bagaimana dengan zuriat yang dilahirkan nanti. Ni kita nak cerita pasal anak-anak dia pula. Dalam masih pada da'i dan juga yang bertanya, dalam proses transisi yang kita katakan tadi, hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan pemisah antara
pegangan akidah dan pendirian umat Islam dengan yang tak nak berhijrah, dan ia juga berlaku pada salah seorang puteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Suaminya itu Ibn Al-As tidak mau masuk Islam. Ada fatrah, ada tempoh yang diberikan. Kalau di Malaysia macam saya katakan tadi, berdasarkan kepada meraihkan undang-undang sivil, khususnya daripada Akta Memperbaharui Undang-Undang Pemburuan Perkahwinan atau Perkahwinan dan Perceraian, dalam bab itu perkara 51, dan juga dalam seksyen 3/3 di dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam, menunjukkan bahawa ada tempoh yang diberikan ruang untuk kembali semula bersatu dan kekal sebagai suami isteri. Lantas dalam fatwa kita juga menyatakan bahawa kalau suami itu masuk Islam, asalnya dua-dua bukan Islam, suami masuk Islam dan kemudian isteri tadi belum lagi nak masuk Islam, maka selepas beberapa tempoh bila isteri itu masuk Islam, maka tak perlu nikah semula. Perkahwinan itu berjalan dan ia kekal. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau yang berlaku di negara-negara luar, kenapa boleh berlaku dan apa yang akan jadi consequences dia, dia adalah berdasarkan kepada kekuatan undang-undang ataupun rule of law yang ada di negara berkenaan. Kita tidak mampu ataupun tidak berada di atas kerusi ataupun alokasi untuk memberikan pandangan kita terhadap bagaimana peraturan dan undang-undang di negara yang lain daripada kita. Namun kalaulah tidak ada penguatkuasaan, ianya berlaku dan seperti mana yang saya nampak. Apa akan jadi pada zuriat? Subhanallah, kalau berdasarkan kepada Mahkamah Syariah, perkara 121/1A, hak hadanah penjagaan itu dia balik kepada yang beragama Islam, baik yang suami ataupun kepada yang isteri. Namun dalam masa yang sama, subhanallah, kebaikan, peningkatan, progres, penambahbaikan di dalam peraturan dan undang-undang di mana-mana negara, ia sentiasa ada banyak ruang untuk diperbaiki agar ianya bukan saja memberikan keadilan kepada yang bukan Islam dan Islam, tapi dia menunjukkan kehebatan, kekuatan dan ketuanan agama Islam itu. Kita tengok dekat Sabah, Ustaz, yang mana di antara agama Islam dan agama selain daripada Islam, hubungan mereka cukup baik, Ustaz. Ya. Kalau hari Jumaat boleh parking dalam gereja, dan begitu juga bila mana hari Ahad mereka boleh parking di masjid. Ya. Dan itu hakikat, betul, Ustaz, Ya. Jadi dalam keadaan seperti itu, mungkin si isteri ini tergerak hatinya untuk mendapat hidayah untuk masuk Islam. Benar. Tapi mereka ni sepanjang hayat mereka sebagai seorang isteri, Ustaz, dan orang kata terus melakukan ketaatan, nak tegur suami, nak didik suami, mungkin agak sukar di situ, dan mungkin dia berada dalam keadaan berdosa sepanjang hayat dia ke, macam mana tu, Ustaz? Baik. Dosa suami tanggung dosa itu istilahnya adalah dalam prinsip agama kita, setiap orang dia dengan pahala dan dosanya sendiri. Tak ada orang yang boleh tanggung dosa. Tapi suami ini sebagai ketua keluarga, kalau isteri melakukan perkara-perkara yang di luar daripada arahan Allah Subhanahu Wa Taala, suami itu tidak tanggung dosa dengan syarat suami itu tegur, dia nasihati, dia baiki, dia didik dan sebagainya. Isteri dengar ataupun tidak, itu isu yang kedua. Tapi kalau sekiranya suami itu benarkan dan sebagainya, ya, suami itu berdosa, bukan berdosa setiap kali isteri itu buat benda yang tak baik suami itu berdosa, tapi berdosa kerana tidak memandu arah, membimbing selia isterinya itu ke arah kebaikan. Ini yang berlaku kalau kita lihat, subhanallah, contoh di Sabah, contoh di luar negara juga banyak dah. Antaranya kalau kita pergi ke Cambridge di UK, dekat King's College tu ada gereja. Ketika zaman saya dulu memang tidak ada surau atau masjid yang berdekatan. Gereja itu sendiri memberi ruang, masuk saja belah kiri satu ruang itu untuk orang-orang Islam solat. Dan Masya orang Allah. Islam juga solat. Saya juga masuk ke situ untuk solat kerana ruang itu diberikan sebab tempat yang lain jauh. Artinya toleransi dalam berbilang agama ini boleh saja dilakukan. Asal saja yang pertamanya orang Islam berperananlah sebagai orang Islam. Bukan berperanan sebagai ataupun hanya kahwin itu untuk convenient, hanya semata-mata suka yang zahir sahaja. Tapi kalau nak berkahwin ataupun nak berdakwah menerusi perkahwinan, biarlah ilmu itu dan juga praktikalitinya sejajar dan seiring. Kita nak sambung lagi, Ustaz. Ya. Jawapan untuk soalan tadi, adakah isteri itu terus berdosa sehingga akhir hayatnya? Ya. Tapi kita nak sambung di TV9 lagi 30 minit. Kita dah tamat dah di TV3. Para penonton, teruskan kesetiaan anda. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah,
kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Topik perbincangan kita pada hari ini akidah nikah beza agama. Ustaz, kita nak sambung lagi perbincangan kita sebentar tadi Ustaz. Yang mana kalau kita dapat lihat ujian bila mana si isteri itu alhamdulillah Allah beri hidayah masuk ke dalam Islam. Suami sporting. Suami kata, "Okey, go ahead, masuk Islam." Tetapi bagaimana kesinambungan perkahwinan mereka, anak-anak mereka sehingga ke akhir hayat mereka? Adakah dia menanggung dosa-dosa itu sehingga akhir hayatnya Ustaz? Baik, terima kasih. Ledai soalan yang baik, subhanallah. Yang pertamanya adalah seperti mana yang dinyatakan dan jelas menerusi Majlis Fatwa kita dan juga Muzakarah Kebangsaan menyatakan apabila seorang wanita ataupun suami ataupun isteri, salah seorang daripadanya asalnya bukan Islam, masuk Islam, pernikahan itu terbatal. Ya, namun meraihkan juga undang-undang sivil, ternyata proses prosedur itu berjalan dan sebagainya lah berdasarkan pada mahkamah sivil dan juga pada mahkamah syariah. Di dalam negara kita boleh kawal lah, kerana dalam negara ini subhanallah saya melihat negara kita adalah negara yang di peringkat 183 perkara dalam Perlembagaan Persekutuannya memang benar-benar menjaga akidah daripada sudut peraturannya lah ya, pelaksanaan itu satu hal yang lain, akidah dan juga pegangan umat Islam yang ada di negaranya. Dan ini tidak ada dan kita tidak jumpa dekat tempat yang lain. Kerana itu, ketika saya di New Zealand dulu, ada saja yang bukan yang Melayu, wanita berkahwin dengan lelaki daripada Kiwi. Kiwi ini dipanggil untuk gelaran untuk orang New Zealand lah. Dah masuk Islam dan sebagainya. Tapi cara hidupnya itu adalah cara yang tidak bersejajar dengan apa yang disarankan dalam Islam. Lantas, bila isteri dalam tadi itu masuk Islam, dan suami membenarkan, masalah suami benarkan ataupun tidak, pertamanya perkahwinan terbatal. Keduanya adalah tidak dibenarkan untuk berada di rumah yang sama ataupun duduk bersama dan sebagainya. Tidak timbul suami tadi tanggung dosa kerana suami itu bukan Islam. Dia telah berada dalam state yang lain yang subhanallah lain daripada sama ada berdosa atau tidak kerana dia bukan lagi Islam. Tapi kalau dia dah masuk Islam, maka ya, tujuan dan juga tugas suami itu adalah untuk membimbing dan memastikan agar isterinya itu berada dalam landasan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas yang terbaik adalah untuk berpisah itu tidak duduk serumah kerana dia lebih menyukarkan keadaan. Tetapi kalau sekiranya isteri itu yang kenal suami, ya, ini saya ambil contoh yang luar negara. Suami itu dia kenal peribadi isteri. Dia tahu bahawa ruang untuk dakwah itu masih ada. Peluang untuk bercakap, berkomunikasi selagi mana boleh berjumpa, bersua dan sebagainya itu, ruang untuk kebaikan masih ada. Maka silakan. Tidak ada isu untuk itu kerana menyampaikan dakwah ini tidak hanya berlaku di masjid ataupun di surau. Di tengah-tengah pasar dan sebagainya, tempat yang ramai orang, pelbagai jenis latar belakang, PL, perangai, maka itu juga perlu ada ruang untuk berdakwah, maka dibenarkan. Lantas, wanita tadi, saya menyarankan berdasarkan pengalaman saya yang dulu-dulu yang sikit-sikit inilah, iaitu dia perlu ada ruang dan perlu orang kata kena ada istilahnya peringatan 1, peringatan 2 secara berperingkat. Dia tidak masuk itu secara drastik sehingga menyukarkan pasangan tadi. Dia mungkin akan tak suka pada isteri dia, malah mungkin akan menjadikan dia benci kepada Islam kerana nampak seperti mana tidak berhikmah ataupun tidak mesra dan sebagainya. Kesefahaman yang wujud dah bertahun kahwin dalam kategori bukan Islam perlu dibawa bersama secara berperingkat apabila salah seorang, dan insya-Allah diharapkan kedua-duanya itulah masuk ke dalam agama Allah. Dan takut-takut Ustaz, dia terpaksa pilih salah satu, sama ada memilih Islam ataupun memilih keluarga. Itu yang kita bimbangkan Ustaz. Isunya adalah atas apa sekalipun, walaupun sentimen sayang, cinta pada anak-anak dan sebagainya, Allah Subhanahu Wa Taala perlu diletakkan sebagai keutamaan yang paling atas. Antara itu kalau kita lihat tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa dialah yang berkuasa Al-Aziz dan yang keduanya Al-Hakim, dialah yang paling bijaksana. Kalau kamu sayang sangat, suka sangat segala yang ada pada ciri-ciri dan sifat pasangan kita yang bukan Islam itu, orang kata tick the list lah, checklist tu semua lengkap dan sebagainya, ikut selera dan kita. Tapi kalau itu tidak mengikut apa yang dianjurkan dalam Islam, maka ia sentimen itu perlu ditolak. Kita pun diajar dan dididik
untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada kita mencintai kedua ibu bapa kita, isteri, anak-anak, cucu, apatah lagi. Boleh jadi dengan keikhlasan dia mencintai Allah SWT, Allah menjentikkan hidayah kepada suaminya, Ustaz, kan? Ruang hidayah, subhanallah, dia boleh datang dalam pelbagai keadaan, hatta dalam situasi dan suasana yang kita tak sangka dan tak jangka. Ustaz, sahabat kita Laila Dila Rosa, apakah cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh pasangan yang berbeza agama ni, Ustaz? Yang pertama, seperti mana saya katakan tadi, iaitu nikah beza agama ianya tidak dibenarkan, tapi saya anggap ini adalah cabaran kisah dalam tempoh itulah, dalam tempoh itu. Yang pertamanya adalah kalau di Malaysia ruang itu diberikan selama 3 bulan kepada pasangan yang bukan masuk Islam tadi, bukan yang masuk Islam, yang belum masuk Islam tu, dia boleh mengemukakan petition ataupun permohonan untuk membatalkan perkahwinan tadi yang dah asalnya dua-dua bukan Islam. Lalu cabaran yang dihadapi pada ketika ini pertamanya adalah untuk menjadikan pasangan yang belum masuk Islam tadi itu mendapat maklumat yang jelas berkaitan tentang perkahwinan menurut Islam ini apa. Saya pernah didatangi ofis saya sebagai pendaftar perkahwinan dulu di luar negara dulu, memang tempat orang marah, keluar foul words, tepuk tumbuk meja dan sebagainya, itu memang saya pernah biasa alami. Orang tengah marah nak datang dan sebagainya. Ada satu pasangan, subhanallah, wanita Melayu Muslim kita, rakyat Malaysia, datang masuk dengan seorang lelaki mat soleh lah. Datang mat soleh. Datang tu saya tahu dah mesti antara tujuannya adalah untuk berkahwin. Lalu saya minta dokumen, yang wanita tadi dia bagi dokumen. Bila saya minta bukti kepada lelaki tadi itu, is there any evidence that indicate that you are Muslim? Maka dia tiba-tiba jadi marah. Dia kata pada saya, I am an atheist. Dia kata saya adalah orang yang non-believer, yang tak percaya pada Tuhan. Dia kata, dan beritahu pada saya kata, minta maaf kalau macam tu, I cannot solemnize the marriage. Saya tak boleh nak nikahkan kerana berlainan berbeza agama. Dan dia beritahu pada saya dengan nada yang sedikit nak menunjukkan betapa irritatingnya dia itu. Dia kata, if I take this woman to any synagogue or any churches, the rabbi or the priest would have solemnized our marriage there and then with no question asked. Dia ugut, Ustaz? Lebih kurang macam itulah ya. Tapi ialah kita berada di dalam bangunan dan pejabat diplomatik tu, setakat itulah saja yang dia boleh buat kan. Maksudnya adalah dia beritahu kenapa Islam ni menyusahkan sangat bab kahwin ni. Kenapa nak bagi cabaran yang terlampau teruk sangat? Sebab kalau aku bawa dia ke rumah ibadat yang lain, agama yang lain, bila kata dah suka, cinta, nak kahwin, mereka akan kahwinkan. Ini jawapan saya, dan ini juga yang saya bagi tahu sebagai cabaran. Saya jawab kepada dia, because marriage in Islam, it is an act of worship. Dia adalah isu creed. Perkahwinan dalam Islam adalah isu akidah. Perkahwinan dalam Islam, kahwin tu saja, nikah, bila sebut qabiltu nikahaha bimahrin madhkur, bahasa Arabnya maksudnya aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut. Bermakna sepanjang tempoh perkahwinan 10, 20, 30, 40 tahun, suami dan isteri itu sedang melaksanakan ibadah. Tengah makan sama, berjalan, masuk kereta, bukan saja dalam solat, tapi apa juga aktiviti, sedang beribadah. Lantaran itu ibadah hanya sah kalau sekiranya akidah itu sahih. Jadi kalau itulah berlaku, akidah tidak sama, cabarannya adalah untuk memastikan agar mereka nampak keindahan dan kecantikan Islam, dan belum tentu suami ataupun isteri yang masuk Islam tadi itu, pasangannya belum masuk Islam, yang masuk Islam tu belum tentu mereka mempunyai maklumat yang baik ataupun cukup untuk meyakinkan pasangan yang belum Islam tadi untuk akhirnya menerima Islam. Baik, Ustaz, peranan pemimpin ataupun peranan orang yang bertanggungjawab, seperti mana kalau kita dengar kisah Ustaz ni meremang juga bulu roma kita kan. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan tanggungjawab kepada pemimpin ni bila mana melihat keadaan seperti itu, kahwin berlainan agama tapi duduk serumah. Dan mungkin apa peranan sebagai seorang pemimpin ataupun orang yang bertanggungjawab seperti Al-Fadhil Ustaz di luar negara tadi dalam memberikan pencerahan kepada mereka, pendetilan dan juga nasihat kepada mereka apakah langkah penyelesaian yang perlu mereka lakukan bila mana berlainan agama tadi, Ustaz, peranan pemimpin. Baik, subhanallah. Pengalaman dulu tu dah kira mantan lah, dah tutup file dah sebenarnya, tapi sekadar berkongsi apa yang pernah kita lalui. Bila berkahwin campur ini, kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala juga, sebelum itu kalau boleh saya katakan, di dalam fatwa Majlis Muzakarah Kebangsaan kita tahun 75, 77 dan 1980 menyatakan
pernikahan dan perkahwinan dengan wanita kitabiyah yang bukan asal, artinya yang belum tentu dia ini senang-senang kita nak kata ahli kitab ataupun tidak, dia tidak sah kalau mengikut mazhab Syafi'i. Tapi bila berkahwin, maka Imam Syafi'i menyatakan ada 3 syarat penting untuk memastikan agar pimpinan di dalam perkahwinan itu pada suami tadi nak berkahwin dengan yang asalnya berbeza agama tadi itu. 3 syarat ini mesti perlu ada sebelum ianya boleh diharuskan. Yang pertamanya adalah bila seorang lelaki Muslim itu dia berada di negara yang umat Islamnya minoriti dan dia tidak mempunyai kuasa, tidak ada jurisdiction, maka dirasakan kalau itulah sahaja boleh mengelakkannya daripada berzina ataupun melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa besar, maka diharuskan untuk dia berkahwin, tapi hanya dengan ahli kitab. Dan dia kena pimpin ahli kitab tadi itu ke arah kebaikan, bukan sekadar untuk kahwin semata-mata. Yang kedua, kalau sekiranya memang kedapatan di negara, di tempat yang dia berada itu, wanita muslimah tak ada ataupun sangat kurang, artinya pilihan tu tak melebar ataupun meluas, maka diharuskan dan juga dibenarkan. Dan yang ketiganya adalah dia mesti disusuli. Inilah tugas pemimpin, disusuli dengan doa, dengan harapan, dengan didikan, in which contoh yang biasa kita nampak realitinya tak banyak, sangat sikitlah saja yang mampu untuk susuli pernikahan tadi itu dengan didikan yang baik agar dapat dipimpin wanita tadi akhirnya masuk Islam. Pernah berlaku seorang lelaki datang jumpa saya di sanalah ya, umurnya dah 60 lebih. Dia kata, Ustaz, my GP general practice doctor lah, my GP told me that I have only 6 months to live. Ada 6 bulan untuk hidup. And that was 5 months ago. Yang doktor sebut 6 bulan tu 5 bulan lepas, dia kata. Jadi masa dia datang jumpa saya tu, dia hanya ada sebulan saja. Lantas dia datang tu, saya kata, apa tujuan? Bukan nak berkahwin apa, tapi dia kata, please convince and consult my wife so that I can be buried in the Islamic cemetery. Tolong yakinkan isteriku yang berbangsa Jerman, yang beragama Kristian, dia dah kahwin. Ni dah kahwin tahun 60-an dulu. So tu sebelum zaman saya lah. Dah berkahwin dulu tahun 60-an, tapi dia kahwin tu isterinya itu kebetulan memang berbeza agama. Realiti yang berlaku dan bukan dia seorang saja, banyak. Lalu dia kata, tolonglah pujuk isteri agar saya dibenarkan untuk ditanam, disimpan, disemadikan di tanah perkuburan Islam. Ustaz jumpa tak dengan isteri dia tadi tu? Saya pergi ke rumah. Cantik Ustaz. Apa yang Ustaz cerita dan Ustaz pujuk isterinya tadi, para penonton nak tahu ceritanya, kita berehat seketika. Minta maaf Ustaz. Baik. Dan kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru dalam topik perbincangan akidah nikah beza agama. Baik Ustaz, tadi Ustaz pergi ke rumah isteri dia untuk pujuk supaya masuk Islam. Supaya suami dia satu hari nanti bila dah tak ada, dapat disemadikan di perkuburan Islam. Apa yang Ustaz pujuk tu? Kenapa kena pergi? Pertamanya kerana itu hajat bagi lelaki tadi yang hanya tinggal sebulan, dan memang betul lebih kurang sebulan memang dia meninggal selepas daripada itu. Dan bila meninggal, ketika mana dia postmortem dan sebagainya, kita pergi itu kerana undang-undang di sana, next of kin yang bertanggungjawab untuk meletakkan dan menguruskan jenazah adalah pasangan. So kalau suamilah, kalau isteri dalam kes ni adalah isteri dia. Dan isteri dia subhanallah ya beragama Kristian dan tidak melaksanakan apa juga practicality agama Islam. Dan kita bagi tahu pada dia, saya terpaksa untuk tunjukkan, buat demo sedikit bagaimana cara kita menguruskan jenazah. Yang bila saya nampak dia sangat mencintai suami dia, dah berkahwin berpuluh tahun, dia nakkan apabila pengurusan jenazah itu dalam bentuk yang memartabatkan kedudukan ataupun meningkatkan image suami dia. Sebab kalau orang-orang di barat, mereka akan pakaikan dengan macam pakaian ini, pakai dengan tie apa semua dan sebagainya kan. Sebab tujuan apa? Hanya pada
perspektif mereka, mereka nak nampak cantik dan indah sebagai penghormatan terakhir. Lalu cabarannya adalah kita nak cerita pada dia kenapa dan bagaimana hanya dengan 2 helai kain putih yang sangat simple, tidak memerlukan props yang banyak, itu juga adalah merupakan cara yang terbaik untuk kita memuliakan jenazah. Walaqad karramna bani Adam. Setiap anak-anak Adam ni Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan. Sampailah ke peringkat tanah perkuburan, kawasan itu kawasan yang tidak ada umat Islam, tak ada tanah perkuburan yang asal, maka dibuatkan baris. Kita berhubung pula dengan bahagian majlis perbandarannya di sana, kaunsil, dan setujulah untuk, kalau dulu kiblatnya begini kan, arahnya bukan kiblat lah, kiranya arah kubur-kubur tu sampai kepada yang bukan Islam ni, kalau macam ni dia setuju untuk terima agar ia dipalingkan kanannya itu ke arah kiblat, jadi sengit sikit begini. Sampai ke tahap itu, tahap toleransi ini hebat daripada orang-orang di sana. Walaupun mereka bukan beragama Islam, mereka tak faham, tapi kalau kita katakan ini adalah merupakan ketetapan dalam agama, they will respect. Dia akan terima, dia akan patuh. Pernah salah seorang daripada kita punya pasangan pasca siswaza, anak umur 3 bulan meninggal dekat sana di Oxford University, di Hospital Oxford. Maka saya pergi, bila meninggal itu, maka bila saya datang, doktornya dan juga nurse itu terus berdiri bagi ruang saya. Saya rasa subhanallah, macamlah kita ni hebat sangat. Padahal kita datang berdiri dan hormat, dan belah keluarga minta untuk kita buat tahlil sikit dengan doa. Dia berdiri dan dia tunduk. Serius? Walaupun yang bukan Masya Islam. Allah. So ini menunjukkan bahawa subhanallah tadi ruang dakwah tu sangat besar. Dia mungkin tidak menerima Islam pada ketika itu, tapi mesej itu dah sampai untuk dia digest dan hadam, dan hanya hidayah Allah Subhanahu Wa Taala mungkin hanya menunggu masa saja untuk sampai kepada mereka. So samalah macam perkahwinan ini, subhanallah, ada perkara-perkara yang dispute, khususnya berkaitan tentang beza agama. Ruang itu ada, tapi sama ada kita gunakan ataupun tidak, itu bergantung kepada kemampuan dan juga sokongan daripada komuniti Islam yang mungkin ada penonton kita ni Ustaz, kekasih dia orang bukan Islam Ustaz. Masya-Allah. Okay. Boleh jadilah kot ya. Tapi mungkin Ustaz boleh bagi advice sikitlah Allahu pada Akbar. mereka ni kan. Wanita-wanita bila dia dah jatuh cinta, orang Gabriel bila dia jatuh cinta, yang lain nothing else matter. Artinya dia dah akan tolak dah. Macam yang tadi saya katakan, yang datang tu 80s pasangan dia. Saya nampak wanita tadi tu dia tahu itu salah. Sebab itu bila dia nak kahwin, dia datang, dia cari juga kita untuk uruskan. Tetapi oleh kerana sayang dan cinta itu, once dah cinta, maka yang lain-lain tu sudah berada di tepi dah. Lantas pada fikir saya, tidak salah untuk kita suka, kita sayang, kita cinta pada seseorang, tetapi biarlah kita bawa sekali cinta kita kepada Allah. Artinya tujuan kita berkawan dengan dia, kita rapat dengan dia, kerana matlamat utama kita adalah untuk membawanya mengenali agama Allah ini, dan mudah-mudahan kita doakan agar dia menerima hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sampai ke peringkat orang tadi tu yang kita suka, yang kita sayang, yang kita adore dan idol tu, dia tak juga terima agama Islam, maka hukumnya adalah kita perlu untuk mencari alternatif yang lebih baik. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah ayat 221, 2 kali Allah ulang, walau a'jabatkum, walaupun kamu tertarik, kamu suka, kamu sayang, dialah lebih hebat berbanding dengan lelaki-lelaki Melayu Islam terakhir ni. Ya, itulah yang lebih hebat. Tapi iman itu lebih atas daripada justifikasi kita sendiri. Okey Ustaz, tadi bila Ustaz sebut tentang masuk Islam disebabkan perkahwinan, tadi Jai ni ada soalan, macam mana cara yang terbaik nak menasihati seorang yang masuk Islam hanya bertujuan nak kahwin, namun tidak beriman, malah masih mengamalkan cara hidup yang lama. Apabila seseorang itu menganut agama Islam, dia mengucapkan dua kalimah syahadah, imannya itu ada di situ. Sebab pertama, kerana dia masuk Islam bukan kerana paksaan. Setiap kali saya mengislamkan mat-mat soleh dan minah soleh di sana, dalam sekitar lebih 70 lah dalam tempoh 4 tahun di sana itu. Masya Allah. Awal-awal tu kita akan pastikan kenapa nak masuk Islam. Kita tanya tu bukan kerana kita nak menyusahkan dia, tapi bertanya itu sama seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10 hingga 12, panjang. Yang saya ringkaskan adalah orang-orang wanita yang dah beriman di Mekah, bila mereka nak masuk ke Madinah, Nabi tanya,
Nabi tanya, adakah mereka ini berhijrah sebab nak kahwin saja ke? Masuk Islam ni hanya semata-mata kerana nak lari daripada kesusahan ke ataupun nak senang? Bukan kerana Allah dan sebagainya. Dia macam immigration lah. Ini ayat Mumtahanah ini adalah ayat berkaitan tentang undang-undang negara dan menjaga sempadan keselamatan negara. Lantas yang terbaiknya adalah untuk kita bagi tahu kepada dia dan pastikan yang dia ini masuk Islam benar-benar kerana dia percaya dan yakin. Jadi tak timbul soal iman sebab dia mempercayai Allah sebagai Tuhan yang satu dan baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul. Baik. Seterusnya, bila dah itu berlaku, mengamalkan cara hidup lama ni bukan senang. Ya. Nak ditinggalkan, nak dikikiskan dan sebagainya, inilah fungsi yang terbaik. Action speaks louder. Apa yang boleh dilakukan oleh pasangan dan juga oleh komuniti adalah untuk menunjukkan kepada dia contoh-contoh praktikal amal-amal Islami agar sedikit demi sedikit ilmunya itu bertambah. Kalau boleh, buat sebelum dia mengucap dua kalimah syahadah. Lebih memudahkan dia untuk menjadi orang yang lebih baik. Okey Ustaz. Ustaz sebut tadi, saya suka bila mana pernikahan ini mempermantapkan akidah kita. Sebagai kesimpulan kita pada hari ini Ustaz. Baik, terima kasih secara ringkas Da'i Aiman dan juga seluruh pengikut setia program Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9. Yang pertamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa di dalam berkahwin dan juga dalam bernikah ini yang paling atas yang diutamakan adalah akidah dan keimanan pada Allah, walau apapun sekali keindahan, kecantikan yang kita nampak pada zahir. Kedua, diberikan keharusan kepada kita untuk bernikah bagi lelaki Muslim sahaja dengan ahli kitab berdasarkan pada ayat Al-Ma'idah ayat 5, tapi itu pun berdasarkan dengan syarat-syarat yang sangat-sangat ketat hingga macam Da'i sebut kata dia, kalau boleh carilah dan utamakanlah yang beragama Islam. Yang ketiga, kita juga perlu memastikan bahawa dengan pernikahan dan perkahwinan ini menjadi ruang untuk dakwah kita kepada orang bukan Islam di mana saja kita berada agar keindahan Islam itu dilihat menerusi institusi perkahwinan. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan yang diberikan dan moga-moga kita dapat ajak kawan-kawan kita yang bukan beragama Islam untuk masuk ke dalam Islam. Baik Ustaz, kita dah berada di akhir siaran. Mungkin Ustaz boleh mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Shalawatullahi wa salamuhu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, keamanan dan keharmonian pada rumah tangga kami. Kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk memberikan yang terbaik kepada ahli keluarga dan orang-orang yang berada di bawah tanggungjawab kami. Jadikanlah perkahwinan kami ini ya Allah sebagai ruang dan landasan yang terbaik untuk kami mendekati dan mencapai rahmat, keberkatan dan juga keredaan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai perkongsian Al-Fadhil Ustaz pada hari ini. Terima kasih diucapkan dan kepada para penonton, esok temu janji kita dalam tafsir dan taranum surah Sad ayat 43 sehingga ayat 45 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud dan moderator Da'i Hakim. Saya Da'i Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa ma'assalamah. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Jazakallahu khair Ustaz. Allah yajzakum khairan.